Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tambahan untuk kita punya PDPR, muka surat 220 ya. Berkenaan dengan sudut separuh. Okey, jadi perhatikan yang ada tanda star tu adalah pembetulan dalam buku, ya. Jadi kamu tengok balik uh, apa benda yang kena betulkan. Okey. Jadi saya dah bagi tahu dalam kelas bahawa yang ini kena hafal sebab tidak diberi dalam exam. Rumus tak ada. Jadi hafal cara terbitkan. Nanti saya akan tunjukkan semula macam mana cara nak menerbitkan rumus sudut setengah. Okey, ini rumus sudut setengah ya. Kemudian daripada rumus sudut setengah ni kita boleh tukar dia jadi macam ni. Okey. Dengan cara kita pindah-pindah. Dan kemudian daripada yang oranye ni boleh jadi kepada kuning. Itu dia punya transisi ya, pertukaran dia. Okey. Jadi sekarang ni kita nak lihat dahulu, kita refresh balik macam mana cara nak menerbitkan rumus sudut separuh. Okey. Rumus sudut separuh. Okey, apa yang separuh? Sudut yang kita separuhkan. Maksudnya sudut bahagi 2. Okey, jadi maksudnya A per 2 lah. Itu maksud dia, rumus sudut separuh. Jadi kita tengok yang pertama. Okey, saya tunjuk dekat sini adalah rumus untuk rumus sudut gandaan untuk sin 2A. Jadi kita tulis balik sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi sekarang sudut dibahagi 2. Bahagi 2. Bahagi 2. Bahagi 2. Semua yang ada A ialah sudut bagi 2. Jadi 2 potong dengan 2 tinggallah sin A sama dengan 2 sin A per 2 cos A per 2. Okey, jadi kita dapatlah rumus yang nombor 1. Okey, maksudnya dekat sini kita hafal dengan cara kita terbitkan rumus. Kalau kita hafal mungkin agak susah, tapi kita hafal cara terbitkan rumus. Okey, kita tengok pula yang kedua. Iaitu kita ambil cos yang pertama. Okey, kita ambil yang ni. Cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Okey. Jadi sekarang macam tadi, sudut dibahagi 2. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Maka dapatlah cos A. Ya, ini cos. Sama dengan cos kuasa 2A per 2 tolak sin kuasa 2A per 2. Okey, simple. Okey, yang ketiga. Ni dapatlah nombor 2 ni. Okey, nombor 3. Kita ambil yang ini. Cos. Okey, sebab kita dah nampak benda yang sama je. Maksudnya cos A sama dengan 2 cos kuasa 2 A per 2 sebab sudut bahagi 2 tolak 1. Jadi kita dah dapat rumus nombor 3. Kemudian rumus nombor 4. Kita ambil yang ini. So kita ingat balik. Cos 2A bahagi 2 tinggal A. Kita shortcut je terus. Jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2 sudut dibahagi 2 A per 2. Okey, senang. So dapatlah nombor 4. Jadi tak perlu hafal sebenarnya. Dan kita tengok yang terakhir. Kita
Tak ambil warna apa. Okey, tangent. Kita ambil tangent ni, tulis balik. Tangent. Okey, saya tulis daripada awal. Tangent 2A sama dengan 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Okey, macam tadi. Okey, mungkin saya betulkan sikit ni. Saya bagi ada ruang sikit. Bagi 1 tolak tangent kuasa 2A. Okey. Macam tadi juga, sudut dia bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Jadi, tangent ni 2 potong dengan 2, tinggal tangent A sama dengan 2 tangent kuasa 2A per 2 bahagi 1 tolak tangent kuasa 2A per 2. Jadi, dapatlah rumus nombor 5. Okey. Jadi, kamu secara tak langsung boleh menerbitkan rumus daripada rumus sudut gandaan. Boleh terbitkan rumus sudut separuh daripada rumus sudut gandaan. Dan sentiasa ingat, okey, yang ini. Yang ini tak boleh potong dengan ni. Ya, tak boleh potong. Jadi, kena biar macam tu sahaja. Yang boleh potong, yang ini. 2 dengan 2 yang ini, boleh dipotong. Sebab, dia dalam sudut. Okey, maka boleh potong. Yang ini tak boleh potong sebab ini nombor dekat luar, ini dalam sudut. Jadi tak boleh dipotong. Okey, seterusnya. Macam mana daripada hijau dia pergi jadi warna oranye? Okey. Sebenarnya kita just tengok, sebab kita tengok sini. Sin jadi cos. Cos jadi cos sahaja. Tangent tak jadi pula tangent macam ni. Tetapi dia jadi cos juga. Mana datang pula cos daripada tangent? Okey, sebenarnya senang sahaja. Dia hanya ambil benda ni sahaja. Okey, dia ambil benda tu. Jadi, daripada hijau, kita pergi kepada oranye. Macam mana? Okey, macam ni. Langkah pertama, saya tulis balik. Cos A sama dengan. Okey, saya ambil yang pertama ni. Sama dengan 2 cos kuasa 2 A per 2 tolak 1. Okey, sekarang saya ubah kedudukannya 2 cos kuasa 2 A per 2 tolak 1. Saya letak sebelah kiri. Cos A sebelah kanan. Okey. Saya tukar dulu dia punya kedudukan. Kemudian kita pindahkan tolak 1. Tinggallah 2 cos A per 2. Ada kuasa 2, jangan lupa. Jadi, cos A tambah 1. Okey, kita nak pergi ke mana sebenarnya? Kita nak pergi yang mana? Kita nak pergi yang sebenarnya, kita nak pergi yang sini. Cos. Sebab cos-cos, kita nak pergi yang ini sebenarnya. Nampak tak? Yang atas dah jadi. Cos A campur 1, 1 campur cos A sama. Okey, lepas tu, kita pindahkan 2 pula. Jadi, cos A tambah 1 bahagi 2. Tinggallah situ, cos kuasa 2 A per 2. Dan kita tahu bahawa cos kuasa 2 A per 2 boleh ditulis sebagai cos A per 2 dalam kurungan kuasa 2. Okey, jadi kuasa 2 tu kita pindahkan, maka tinggallah cos A per 2 sama dengan punca kuasa 2 tambah tolak cos A tambah 1 per 2. Maka, jadilah rumus yang ini. Tapi sebenarnya tak payah hafal pun. Kita just pindah-pindahkan sahaja. Okey. Jadi, itu rumus yang pertama. Macam mana pula nak dapatkan rumus yang sin A per 2? Okey. Cara dia mudah sahaja. Kita ambil rumus nombor 2. Jadi, saya tulis dahulu yang sebelah kanan. 1 tolak 2 sin kuasa 2 A per 2 sama dengan
cos A. Okey. Kita pindahkan siapa? Kita pindahkan positif 1, maka negatif 2 sin kuasa 2 A per 2 sama dengan cos A tolak 1. Okey, tambah pindah sebelah jadi tolak. Kemudian kita pindahkan negatif, maka jadi 2. Kita terus pindah negatif 2. So, sin kuasa 2A per 2 sama dengan cos A tolak 1 per negatif 2. Negatif 2, negatif tu naikkan ke atas, maka kita padam negatif, jadi tolak, sini jadi tambah. Tukar tanda saja. Okey, sebab kita naikkan negatif. Dan kemudian kita pindahkan kuasa 2 macam tadi. So, sin A per 2 sama dengan punca kuasa 2. Ada tambah tolak. So, saya pindahkan 1 ke depan. Tolak cos A ke belakang supaya lebih cantik per 2. Itulah dia susun balik sebenarnya. Ya, dia susun balik. Jadi, dapatlah rumus untuk yang sin yang atas tu. Okey, senang sahaja. Lalu, macam mana kita dapat tangent A per 2? Okey. Tangent A per 2 ni sebenarnya, kita padam dulu ni semua. Kita dapat daripada hasil yang kita keluarkan persamaan nombor 1 dengan persamaan nombor 2. Okey, kita ambil yang sin A per 2 dengan cos A per 2. Sebab kita tahu bahawa tangent A per 2 sama dengan sin A per 2 bahagi cos A per 2. Sebab kita kan hafal tangent ialah sin bahagi cos. Jadi sekarang ni kita gantikan persamaan nombor 1 yang panjang tu. Jadi punca kuasa ada tambah tolak 1 tolak cos A per 2, and then kita bahagi dengan cos tambah tolak punca 1 tambah cos A per 2. Okey. Jadi yang ini untuk memudahkan kita terbalikkan, kita naikkan di ke atas. Okey. Tambah tolak, yang ini kekal. 1 tolak cos A per 2 kekal. Kemudian kita naikkan ke atas. Maka bahagi, tulis macam tu. Bahagi sed tambah tolak 1 tambah cos A per 2 macam tu. Okey. Dan kita ingat balik bahawa bila bahagi, kita boleh ubah dia jadi darab. Okey. So, tambah tolak 1 tolak cos A per 2 jadi darab. Tambah tolak ni masih ada punca kuasa 2. Maka kita terbalik je. 2 dekat atas. 1 tambah cos A letak bawah. Dan sebenarnya kita boleh faktorkan saja. Tambah tolak tu keluar. Besar macam tu. Sebab 2-2 ada tambah tolak. Jadi kita boleh tulis dia macam ni. Punca kuasa tu kita boleh pecahkan, atas dapat punca kuasa, bawah pun dapat punca kuasa. Jadi 1 tolak cos A bahagi punca 2 macam tu. Ingat balik hukum sed. Darab saya gunakan titik je supaya tidak terlalu kompleks. Punca 2 bahagi punca 1 tambah cos A. Jadi, kita nampak sini, punca 2 dengan punca 2, atas bawah kita boleh potong sebab operasi darab. Jadi, tinggallah kat situ, tambah tolak, punca 1 tolak cos A sebelah atas, bahagi punca 1 tambah cos A. Ini ialah untuk tangent A per 2.
Jadi bila macam tu, dia asal dia macam ni, maka kita ubah dia supaya dia jadi tambah tolak, kita keluarkan balik 1 tolak cos A per 1 tambah cos A. Okey, jadi itulah macam mana cara dia diterbitkan untuk yang ini. Okey. Dan seterusnya kita tengok cara untuk kita proof. Contoh 26. Ya, kita nak buktikan. Jadi saya letak siap-siap rumus yang ini. Tapi yang putih ni ada dalam exam, tak ada masalah. Tapi yang hijau ni kamu terpaksa tulis sendiri ataupun terbitkan sendiri. Okey. Macam biasa, bila kita kata buktikan, kita ada sebelah kiri, kita ada sebelah kanan. Jadi, buat garis tengah-tengah, salin balik soalan. Jadi, sebelah kanan kita buat, sebelah kiri kita buat. Yang kita nak buat sebenarnya sebelah kanan lebih senang. Tapi sebelah kiri, kita boleh pecahkan. Kita tahu bahawa tangent X per 2 adalah sin X per 2 bahagi cos X per 2. Okey. Jadi, kita stoplah sampai situ. Ya, tak perlu kembangkan pun boleh. Ya, tak payah kembangkan dulu. Ya. Tapi kalau kamu nak kembangkan pun boleh, kamu terbitkan rumus sudut separuh untuk sin dengan cos. Tapi saya rasa itu agak lambat, saya tak nak buat. Saya nak stop sampai situ saja. Saya nak buat sebelah kanan. Okey, yang sebelah kanan, kita dapati bahawa dekat sini, kamu boleh tukarkan cos A. Okey, cos A itu dengan salah satu antara 3 ni. Tetapi kita pilih yang paling sesuai lah. Ya, yang pertama ni kita tak nak ambil sebab yang pertama tu kurang tak berapa popular. Jadi kita ambil yang nombor 3 yang ada sin. Kenapa kita ambil yang ada sin? Kemungkinan sebab kita tengok, sebab tu kita buat sebelah kiri dengan sebelah kanan sekaligus. Sebab dekat sini kita nampak dekat atas ada sin. Jadi, kita ambil lah yang ada sin. Itu salah satu trik dia sebenarnya. Okay. Okey, 1 tolak dalam kurungan. Mesti ada kurungan sebab ada tanda tolak kat situ. 1 tolak 2 sin kuasa 2 A per 2. Sekali lagi saya ingatkan bahawa yang rumus nombor 3 ni kamu kena terbitkan sendiri. Ya, macam ni senang sebab dah ada dekat depan mata. Ya, tapi kamu kena terbitkan sendiri baru kamu boleh gantikan. Sebab kita kadang-kadang kita tak terbayang dekat sini nak gantikan cos tu dengan rumus sudut separuh. Tapi dia punya hint dia ialah yang ini. X per 2. Bila ada X per 2 maka tidak boleh lari dengan rumus sudut separuh. Jadi kita teruskan bahagi. Okey, yang sin tu kita ambil sin lah. Kita ambil yang atas ni pula. Ni. Rumus sudut separuh bagi sin. Jadi sin kita guna X. Silap, bukan sin X. 2 sin X per 2 cos X per 2. Okey. Jadi yang atas, kita buka kurungan. 1 tolak 1, darab masuk negatif. Darab masuk negatif lagi sekali. Tolak-tolak tambah 2 sin kuasa 2 A per 2. Jadi yang bawah tu 2 sin X per 2 cos X per 2 kekal. Okey. Sekarang 1 tolak 1 habis. Tinggallah situ 2 sin kuasa 2 A per 2 bahagi 2 sin X per 2. Oh, saya tersilap ni. Bukan A. Saya tulis A. Okey, kita betulkan. Jangan tukar. Jadi A. Okey, jadi kan X. Jadi pun tukar. Jadi X per 2. So, sini cos X per 2. Dan
Bila kita buat, kita tengok juga yang sebelah kiri yang kita dah buat. Dah makin hampir. Okey, kita boleh potong. Saya potong. Saya guna warna lain. 2 boleh potong dengan 2. Dekat sebelah atas, saya nak ada 2. Tinggal 1. Sebelah bawah habis sebab sama boleh potong. Okey. Jadi, tinggallah dekat situ. Sin X per 2 per cos X per 2. Dan kalau kamu berhenti sampai sini pun sebenarnya kamu dah dapat full mark. Tapi kita teruskan saja. Maka kita katakan dapatlah tangent X per 2. Okey. Dapatlah. Jadi, proven. Okey. Jadi, dia nampak senang sebab rumus ni dah ada depan mata. Tadi saya dah bagi tahu. Tapi kalau rumus tu tak ada, dia yang susah dia adalah kamu kena tulis balik kamu punya rumus sudut separuh. Okey. So, last kali kita patah balik pada slide yang pertama tadi. Tadi kita dah terbitkan rumus ni dengan kita pindah-pindah. Jadi, daripada rumus yang warna oranye ni, maka kita boleh jadikan dia sebagai rumus warna kuning dengan cara kita pindahkan sahaja. Contohnya, sin kuasa 2 theta per 2 tu mana pula datang? Ya, sebenarnya kita ambil sahaja rumus yang pertama ni. Okey, yang ini sebenarnya berkaitan dengan rumus yang pertama. Di mana punca kuasa ni dia pindah sebelah. Bila pindah sebelah, jadilah kuasa 2. Jadi bila jadi kuasa 2, penulisannya kuasa 2 dekat dalam. Ataupun saya tulis balik sin kuasa 2 A per 2. Kena tulis macam tu. Jadi tambah tolak tu tak apalah sebab punca kuasa dah pindah. Jadilah 1 tolak cos A per 2. Jadi sama juga dengan yang rumus yang kedua. Sama juga dengan rumus ketiga. Kamu boleh cuba di situ. Okey. Jadi, saya rasa sekian saja untuk kali ini. So, okey. Tapi sebelum tu, mungkin kamu tengok kenapa. Okey. Yang ini tak ada masalah. Tapi kenapa yang ini? Okey. Kenapa tak jadi macam ni? Kan? Bukan ke jadi macam ni nanti. Kalau kita pindah. Okey. Katalah yang ini. Saya pindahkan. Tangent kuasa 2A per 2 sama dengan 1 tolak cos A 1 tambah cos A. Bukan jadi macam tu ke? Kenapa pula jadi macam ni? Kenapa tak sama? Jadi sebenarnya yang ini sebenarnya betul. Tak salah pun betul. Tetapi macam mana dia boleh jadi macam ni. Macam mana boleh jadi macam ni? Okey, cerita dia macam ni. Saya buat kat sini. Tadi ingat dah nak berhenti. Okey, saya tulis balik rumus ni kat sini ya. So tadi tangent X per 2 sama dengan tambah tolak punca kuasa 1 tolak cos A per 1 tambah cos A. Okey. Macam mana daripada sini boleh jadi macam ni? Okey, cerita dia macam ni. Sebenarnya, dia darab dengan konjugat. Darab dengan konjugat atas dan bawah. Okey, kita ingat balik konjugat. Maksudnya, macam ni. Saya panjangkan. Kita ambil konjugat yang bawah. Kita juga boleh ambil yang atas. Okey, tapi saya ambil konjugat yang bawah. Maka saya darabkan dengan 1. Sebab dia jadi sin. Dia jadi sin. Okey. 1 saya darabkan dengan konjugat yang bawah ni. Jadi 1 tolak cos A lah. Itulah konjugat dia. Bagi dengan benda yang sama. 1 tolak cos A. Okey. Atas bawah kita darab dengan konjugat. Jadi yang ini pun kena kurungkan sebelum kita darab. Jadi apa akan jadi? Tambah tolak ni biarkan saja.
Okey. Yang atas, dia akan jadi macam ni. 1 tolak cos A. Jangan kembangkan. Kuasa 2. Okey, itu yang atas. Panjang sangat. Okey. Yang bawah tu kita dah bincang dalam kelas. Sebab yang bawah ni ada bentuk macam ni. A tambah B. A tolak B. So, kita boleh kembangkan secara pantas. A kuasa 2 mesti tolak B kuasa 2. Dengan syarat 1 tambah 1 tolak. Okey, jadi kita boleh buat macam ni. 1 tolak cos kuasa 2 A macam tu. Okey. So, yang 1 tolak cos kuasa 2A, kita ingat balik identiti sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Maka sin kuasa 2A adalah 1 tolak cos kuasa 2A. Okey, gantikan dengan sin A. Macam tak dapat je. Tambah tolak punca. Bawah akan sin kuasa 2A. Yang atas 1 tolak cos kuasa 2A kuasa 2. Dan kita boleh masing-masing dapat punca kuasa tambah tolak. Yang bawah pun sama, punca kuasa tambah tolak. Jadi bila punca bertemu kuasa, akan hapuslah dia punya kuasa 2. Tinggallah 1 tolak. Okey, saya rasa saya salah tulis ni. Ni tak ada kuasa. Sorry. Cos A tak ada kuasa ya. Tersilap. Okey, so tinggallah 1 tolak cos A untuk sebelah atas sebab punca dengan kuasa dah potong. Bahagi sin kuasa 2A, kuasa bertemu dengan punca pun tinggal sin A. Jadi dapatlah situ tangent X per 2. Sama tak? Kenapa tak sama? Okey. Kenapa tak sama? Kenapa terbalik? Kenapa sin A dekat bawah, sini sin A kat atas? Yang 1 tolak cos, terbalik pula dekat bawah, 1 tambah 1 tolak. Sebenarnya, bukan tersalah. Ini pun betul sebenarnya. Sebenarnya, yang ini, okey, yang ini sebenarnya, dia darab dengan konjugat yang atas. Okey, nak cuba juga darab konjugat yang atas. Okey, kita padam yang ni. Kita cuba pula darab dengan konjugat yang atas. Okey. Jadi, tangent X per 2. Ambil balik yang soalan yang sama. Sama dengan tambah tolak. Okey. Soalan yang asal adalah 1 tolak cos A. 1 tambah cos A. Okey, itu yang asal. Punca kuasa panjang. Okey. Sekarang ni, sebenarnya kenapa tak dapat? Sebab dia darab dengan konjugat yang atas. Jadi kalau konjugat yang atas adalah 1 tambah cos A. Jadi bawah pun sama, 1 tambah cos A. Okey. Dia tengok yang atas punya konjugat. Okey. Jadi sama macam tadi, kita kurungkan. Kita cuba buat sekali lagi. Jadi tambah tolak punca kuasa, kita salin je balik. Jadi yang atas akan jadi apa? 1 kuasa 2 tolak cos kuasa 2 A. Bahagi yang bawah adalah 1 tambah cos A dikuasakan 2. Okey. Sama juga macam tadi step dia. Tambah tolak. Kita boleh pecahkan masing-masing dapat punca kuasa 2. Atas dapat punca kuasa 2. Bawah pun dapat punca kuasa 2. Tambah tolak. Jadi yang bawah tu 1 tambah cos A kuasa 2. Yang atas tu kan boleh tukar jadi sin tadi. Identity. Okey. Jadi sekarang punca kuasa yang atas bertemu dengan kuasa, tinggallah sin A. Tambah tolak tu dah hilang. Dan yang bawah pun sama, kuasa 2 dengan punca akan tinggal 1 tambah cos A. Okey, jadi dapatlah tangent
Saya tulis A. Silap sini. Tangent A per 2 lah, bukan X per 2. Okay, sebab kita cakap A kan. Saya tulis apa tadi? Saya tulis X sekali lagi. Okay, patutnya A. Yang ini pun sama. Saya tulis X. Patutnya A. Okay, baru betul. Sebab sudutnya A. Okay. So, dapatlah macam dalam buku kamu. Okay. Sekian panjang lebar kita cerita. So, saya stop dekat sini.